Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1, iaitu bab 8, Tamadun Islam dan sumbangannya. Untuk makluman pelajar, dalam bab 8 terdapat lebih kurang 5 tajuk utama, iaitu 8.1 Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, 8.2 Kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Tajuk yang ketiga ialah berkaitan dengan 8.3 ialah ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. 8.4 berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia, dan 8.5 sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Hari ini cikgu akan kongsikan berkaitan dengan tajuk 8.1, iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Untuk makluman semua, tajuk ini berkisar berkaitan dengan menyatakan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Objektif pengajaran yang ingin cikgu bincangkan pada hari ini ialah pelajar menyatakan maksud masyarakat Arab Jahiliyah. Kedua, pelajar menerangkan kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Secara umumnya, lokasi masyarakat Arab Jahiliyah ialah terletak di semenanjung tanah Arab. Terdiri daripada wilayah Hijaz, Najd, Yaman dan Laut Merah di bahagian barat. Seterusnya, ibu kota penting terdiri daripada Mekah, Madinah dan Taif. Untuk makluman semua, maksud masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah ialah masyarakat yang hidup selepas runtuhnya empangan Maghrib. Kehidupan sosialnya adalah lemah kerana tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Masyarakat Arab juga dianggap masyarakat zaman kegelapan kerana tidak mempunyai nabi dan tidak mempunyai kitab suci sebagai petunjuk. Jahiliyah juga berasal daripada perkataan Arab bermaksud jahala atau jahil. Seterusnya, kita lihat apakah ciri-ciri kehidupan masyarakat Jahiliyah. Terdiri daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Sistem politik masyarakat Arab Jahiliyah terdiri daripada 2 kaum, iaitu kaum Hadari dan kaum Badui. Kedua-dua kaum mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh Syekh.
Bezanya, kaum Hadari tinggal di kota dan menjalankan kegiatan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Manakala kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Walau bagaimanapun, masyarakat mereka menjalankan penyatuan berdasarkan keturunan yang diistilahkan mengamalkan semangat as-sabiah. Di kota Mekah, kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Mekah pernah diancam oleh musuh, contohnya Abrahah, pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Pentadbiran di Mekah juga diuruskan oleh badan atau jabatan yang dikenali sebagai Darun Nadwah. Seterusnya, kita lihat pula aspek yang kedua, iaitu dalam bidang ekonomi. Semenanjung tanah Arab mempunyai tanah yang kurang subur untuk kegiatan pertanian. Walau bagaimanapun, di Yaman terdapat tanaman gandum dan kopi, manakala di Oman terdapat tanaman sekoi dan padi. Kemenyan pula merupakan tanaman berharga yang dihasilkan di Hadramaut dan Mahra. Selain itu, bagi kaum Badui, masyarakatnya menternak binatang seperti unta, kambing dan biri-biri. Mereka hidup berpindah randah untuk mencari rumput dan air bagi ternakan mereka. Kaum Badui juga mengamalkan sistem tukar barang, iaitu menukarkan binatang ternakan dan hasil ternakan dengan keperluan barang mereka seperti pakaian dan kurma. Manakala kaum Hadari pula berdagang secara kafilah. Masyarakat Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India serta membawanya ke Syam dan Mesir, sehinggalah Mekah dikenali sebagai pusat perdagangan yang baharu bagi masyarakat Hijaz. Terdapat juga laluan perdagangan merentasi benua yang dikenali sebagai laluan sutera yang menghubungkan antara pedagang Arab dengan China, India dan Asia. Masyarakat Arab juga mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu timbangan ketika menjalankan urusan perdagangan. Seterusnya, aspek yang terakhir ialah berkaitan dengan sistem sosial. Kehidupan masyarakat Arab jahiliah di semenanjung tanah Arab dapat dilihat dari dua sudut, iaitu agama dan kepercayaan serta adat dan kehidupan seharian mereka. Terdapat lebih kurang 6 agama dan kepercayaan masyarakat jahiliah. Pertama ialah Watani. Mereka menyembah berhala. Antaranya termasuklah Al-Lata, Al-Uzza,
Al-Manat, dan Hubal. Terdapat lebih kurang 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Yang kedua, agama dan kepercayaan mereka dikenali sebagai Majusi. Majusi ialah kepercayaan menyembah api yang berasal dari negeri Parsi. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain, kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Yang ketiga ialah agama dan kepercayaan Yahudi. Agama ini dianuti oleh Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung Tanah Arab. Manakala Nasrani pula agama yang dianuti juga oleh Bani Israel dan dikembangkan di utara semenanjung Tanah Arab melalui penduduk Ghassan dan Hirah. Agama dan kepercayaan seterusnya, yang kelima, ialah animisme. Animisme ialah kepercayaan yang mempercayai kepada roh dan kuasa gaib yang dianggap mempunyai kuasa. Dan yang terakhir ialah Hunafa. Hunafa ialah agama dan kepercayaan yang mengamalkan ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya, kita lihat kepada aspek adat dan kehidupan seharian. Masyarakat Arab suka menilik nasib untuk meramal masa depan mereka. Sebelum melakukan sesuatu perjalanan atau pekerjaan, mereka akan memerhati keadaan sekeliling bagi menentukan nasib yang akan menimpa sama ada baik atau buruk. Kedua, mereka juga mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Yang ketiga, dalam kehidupan seharian mereka, mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memberi penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Mereka juga hidup dalam kemaksiatan seperti berjudi, berzina, meminum arak dan bersikap angkuh. Seterusnya, masyarakat Arab juga memandang hamba sebagai hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, terdapat sikap yang baik dalam masyarakat Arab, iaitu sering memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah dan menjaga kehormatan diri. Mereka juga sanggup menghadapi kesukaran dengan kegigihan kerana sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu, golongan miskin dan lemah. Contohnya, mereka akan memasang api di tempat yang tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut melindunginya. Dan yang terakhir,
sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu tahu bersyair, bersajak dan berpidato. Karya mereka dianggap bermutu, akan dibaca dalam termasya tahunan di Pasar Ukaz dan digantung di Kaabah. Itulah antara 3 aspek politik, ekonomi dan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab dalam kehidupannya. Zaman jahiliah akhirnya berakhir apabila tersebarnya agama Islam yang telah memberikan kesan buruk bukan sahaja kepada masyarakat setempat tetapi dunia seluruhnya. Setakat itu saja perkongsian dari cikgu. Cikgu mengharapkan apa yang telah kita bincangkan hari ini dapat memberi penerangan tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jangan lupa belajar, like, komen, share dan subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Cikgu sudahi kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.